Kopi Vasian Izorita Shajonis Mijol Mian Pedio Zurat BTTV Serap DT. Pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian ke universiti diberikan bantuan tunai. Kerajaan Sabah menyediakan bantuan tunai secara sekali bayar sebanyak RM2,000 seorang kepada pelajar dari negeri ini yang mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, bantuan tunai pendaftaran IPT budi itu disediakan mulai tahun ini dalam usaha meringankan beban keluarga kurang berkemampuan membiayai kos pendidikan anak masing-masing. Bagi bantuan khas tunai peperiksaan bakti, katanya sebanyak RM200 seorang akan diberikan kepada calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Kita harus memastikan tidak ada golongan yang tercicir dalam menerima akses kepada pendidikan berkualiti. Kerajaan amat prihatin terhadap bebanan kos pendidikan yang ditanggung oleh para ibu bapa, khususnya golongan kurang berkemampuan. Sehubungan itu, tahun ini kerajaan akan memulakan pemberian bantuan tunai secara one-off, melibatkan dua kategori, iaitu bantuan tunai pendaftaran IPT sebanyak RM2,000 setiap orang dan bantuan khas tunai peperiksaan bagi pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, STPM dan STAM sebanyak RM200 seorang. Ketua Menteri berkata demikian dalam amanatnya sempena pelancaran Hala 7 Sabah Maju Jaya di Kota Kinabalu semalam. Bagi tahun ini, permohonan budi boleh dibuat menerusi laman sesawang budi.sabah.sabah.gov.my bermula bulan ini hingga Oktober depan. Pada masa sama, Haji G berkata kerajaan negeri turut menyediakan bantuan pembelian komputer untuk kemudahan pelajar golongan kurang berkemampuan di negeri ini. Kerajaan akan berusaha untuk menambah peruntukan bagi bantuan pembiayaan pendidikan dan latihan sama ada dalam bentuk beasiswa, geran dan pinjaman. Sementara itu, Haji G yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, kerajaan negeri akan memperkenalkan program Fellow Belia bagi membantu golongan belia tempatan membina potensi diri. Melalui program itu katanya, belia yang terpilih akan ditempatkan sebagai pelatih dalam agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi mendapatkan pendedahan alam kerjaya. Beliau berkata, kerajaan negeri juga akan menganjurkan lebih banyak kursus kemahiran, latihan teknikal dan vocational TVET sejajar dengan revolusi industri 4.0 dan pembudayaan Internet of Things IoT menerusi kerjasama dengan pihak industri. Dalam pada itu, Haji G berkata kerajaan negeri akan menubuhkan Yayasan Kebajikan Sabah ia untuk menyelaras dan memperkasa kerjasama di antara kerajaan dengan badan bukan kerajaan NGO, korporat dan swasta serta badan lain yang bersedia memberikan sumbangan dalam aspek kebajikan kepada golongan kurang mampu dan berkeperluan khas. Institusi ini akan ditadbir urus secara profesional oleh para pekerja sosial terlatih untuk memastikan penyaluran bantuan dilaksanakan secara telus dan sampai kepada golongan sasar. Haji G juga menekankan komitmen kerajaan untuk membantu pembangunan sosioekonomi rakyat berpendapatan rendah merentasi semua segmen masyarakat termasuk keperluan perumahan mampu milik.
Semua inisiatif itu katanya digariskan dalam teras kedua Hala 7 Sabah Maju Jaya 2021-2025 berkaitan pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Secara tuntasnya, pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah teras modal insan dan kesejahteraan rakyat akan merangkumi usaha menyantuni semua segmen masyarakat, termasuk belia dan wanita yang merupakan aset penting dalam pembangunan negeri. Keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional adalah pilihan parti itu sendiri. Keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 adalah pilihan parti itu sendiri dan tiada apa yang boleh dilakukan bersatu berhubung keputusan itu. Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Ronald Kiandi, turut menyifatkan keputusan itu sebagai hak UMNO untuk menentukan hala tuju politik mereka menjelang PRU15. Dalam satu kenyataan semalam, Ronald bagaimanapun kecewa dengan tindakan UMNO yang seolah-olah melabelkan Bersatu sebagai musuh politik utama mereka. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai respon kepada kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada ucapan dasar Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur yang menyatakan keputusan UMNO tidak bekerjasama dengan Bersatu pada PRU akan datang adalah muktamad. Mengambil contoh kepada situasi di Sabah pada pilihan raya negeri September lalu, Ronald berkata kekuatan tradisi melalui kerusi tradisi bukan faktor utama yang akan menentukan kemenangan sesuatu gabungan seterusnya diangkat sebagai kerajaan. Namun, rakyat lebih menjurus kepada gabungan yang mampu menjanjikan tawaran baru kepada mereka. Sementara itu, Bersatu Sabah menyambut baik kenyataan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang membuat ketetapan UMNO Sabah kekal pendirian untuk bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS demi pembangunan walaupun UMNO Pusat berhasrat bergerak bersendirian pada PRU15. Ketua Penerangan Bersatu Sabah, Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, fokus utama kerajaan GRS kini adalah memastikan segala perancangan untuk pembangunan negeri dan rakyat disegerakan. Beliau berkata, Bersatu Sabah yakin kemajuan dimahukan Sabah dapat dicapai di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dibantu Timbalan Ketua Menteri Bung Mokhtar. GRS terdiri daripada Parti Komponen Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah PBS. Kemenangan 2/3 dalam pilihan raya umum ke-15 memerlukan sokongan padu daripada Sabah dan Sarawak. Sasaran untuk mencapai kemenangan 2/3 dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 memerlukan sokongan padu daripada Sabah dan Sarawak. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, sasaran asas untuk mencapai kemenangan 2/3 dalam PRU15 akan datang sangat penting agar lebih banyak program pembangunan dapat dirancang. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Ali Akbar yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik berkata, Sabah dan Sarawak tetap penting dalam apa sahaja keputusan sama ada berkaitan pilihan raya atau hal ehwal pembangunan negara. Beliau turut memberi jaminan bahawa PAS Sabah akan terus bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat dengan 41 kes dilaporkan hari ini berbanding 34 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,698 kes. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, 2 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Semarak di Tawau dengan 6 kes kumulatif dan kluster Ranggu juga di Tawau dengan 8 kes kumulatif.
daerah Tawau merekodkan kes positif baru tertinggi dengan 23 kes hari ini. Ini diikuti Lahadatu dan Kunak yang masing-masing mencatatkan 4 kes, manakala Kota Belud dan Papar masing-masing melaporkan 3 kes. 4 daerah mencatatkan 1 kes hari ini, iaitu Kalabakan, Kota Kinabalu, Tenem dan Kota Marudu. 18 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Kunak berubah dari zon kuning ke zon jingga. Secara keseluruhan setakat hari ini, 4 daerah di Sabah berada dalam zon merah, iaitu Tawau, Kota Belud, Kota Kinabalu dan Keningau. 6 daerah dalam zon jingga, 13 daerah dalam zon kuning dan 4 daerah lagi dikategorikan zon hijau, iaitu Ranau, Pitas, Kuala Penyu dan Tongot. 82 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 390 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 42,336 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. Manakala bagi vaksin dos kedua, secara kumulatif 14,403 orang telah menerima suntikan hari ini. 292,171 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM diharap dapat menyegerakan pembangunan kampus JPSM di Mesilau Kundasang, Ranau. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan berkata, pembangunan kampus itu akan dapat menambah bilangan belia untuk menjalani latihan dalam bidang kemahiran. Katanya, kampus JPSM itu adalah seiring dengan inisiatif pembangunan modal insan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021 sehingga 2025. Yaakob berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Convocation Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Siri 1 tahun 2021 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu siang tadi. Yaakob turut bersetuju dengan rancangan pembinaan beberapa buah kampus satelit JPSM di 5 daerah terpilih di Sabah. Ini akan membolehkan lebih ramai rakyat Sabah dapat menjalani latihan di daerah sendiri tanpa perlu berhijrah ke tempat lain. Dalam ucapannya, Yaakob berkata kerajaan Sabah sentiasa memberi komitmen tinggi dalam usaha membangunkan modal insan yang berkualiti. Ini penting kerana keperluan terhadap tenaga kerja mahir kini semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan era pendigitalan. Di Majlis Konvensyen ini, seramai 161 graduan Institut Latihan Teknikal dan Perdagangan JPSM menerima sijil tamat latihan. Ketuaran Misomo Toko Vagu.